Dan ini sebenarnya nak bagi petunjuk kepada kita bahawa di dunia ini 24 jam adalah sama. Tetapi yang nampak tak hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mungkin adik-adik tak lahir lagi, tetapi kalau kita tinjau kembali kepada 20 lebih tahun, 30 tahun lepas, ada tak negara, ada tak siapa yang berani keluar mengatakan diri mereka adalah gay ataupun lesbian? Ada tak? Tak ada kan? Nak mengatakan dan mengakui diri mereka adalah gay ataupun lesbian, itu adalah sesuatu yang di luar normal masyarakat, nilai moral pada waktu itu. Betul ke tidak? Tapi hari ini, bukan setakat lebih ramai yang keluar mengakui diri mereka gay, malahan memperjuangkan hak untuk menjadi gay, malahan lebih daripada itu, hak untuk mengadakan hubungan sesama jenis. Tapi 10-20 tahun lepas, ada tak mana-mana negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis ini? Tak ada. Hari ini ada tak? Kalau mereka nak buat di negara mereka, ada masalah tak? Negara mereka kan, suka hati mereka. Jiran kita nak renovate macam mana, selagi tak tebuk lubang dinding saya, okey kan? Tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya je lah, ianya tak berhenti kat situ. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, mereka benarkan dan izinkan di negara mereka, kemudian mereka memaksa orang untuk menerima ideologi mereka. Dan siapa yang tak nak terima, maka akan digelar sebagai homofobik, yakni orang yang benci kepada golongan gay, LGBT ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa ini kebetulan ke konspirasi? Konspirasi? Bukan. Bukan kebetulan. Ini adalah perancangan yang sangat rapi. Perancangan sangat rapi. Yes, perancangan sangat rapi. Dan ini saya sebenarnya nak kaitkan dengan dakwah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsikan kenapa saya kata ini bukan kebetulan dan ini bukan konspirasi, dan apa kaitan dia dengan dakwah kita hari ini. Dunia hari ini, dia berfungsi begini, iaitu kita sebagai Muslim. Saya datang kepada kita sebagai Muslim dulu. Sebagai Muslim, saya perlukan jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Yakin tak dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi Islam, yakni sesungguhnya agama yang diterima dan diredai oleh Allah hanyalah Islam. Dan dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 85, Allah kata, barang siapa yang memilih menganut agama selain daripada Islam tidak akan diterima, dan hanya agama Islam sahaja yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke tidak? Kurang yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau tak jawab tu maksudnya tak yakin lah. Esok kita masuk Islam secara berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, yakin ke tidak dengan apa yang disebut tadi? Bagus, ini cara paksa orang jawab. Kita yakin. Maksudnya, setuju juga kalau saya katakan bahawa Islam adalah agama yang benar. Islam ini datang daripada Allah, Quran daripada Allah. Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijri surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Maksudnya kesucian nilainya terjaga. Dan maksudnya nilai-nilai hukum hakam, apa yang dibuat di dalam Islam, semuanya ini datangnya daripada Allah. Bukan sahaja namanya Allah, tapi namanya juga Al-Alim, yang maha mengetahui. Nama dia juga Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maksudnya, dia tahu apa yang kita tak tahu. Sebagaimana jawapan Allah, bila Allah tanya kepada malaikat, malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau nak ciptakan satu makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Ada tak malaikat tanya? Maksudnya, agama Islam boleh tanya soalan tak? Boleh. Boleh. Bukan macam segolongan kita belajar, kita kata, oh, jangan tanya, banyak tanya lemah iman, jadi Bani Israel. Tak. Islam boleh bertanya, sedangkan malaikat juga bertanya. Bila malaikat bertanya, Allah jawab tak? Allah jawab simple je. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Katakanlah, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maksudnya, nilai Islam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Islam adalah yang paling tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Betul ke tidak? Maksudnya tuan-tuan dan puan, dunia kita hari ini dia berfungsi begini. Saya biasa cakap memang semangat macam ni ya. Saya dah berceramah selama lebih kurang beberapa bulan berturut-turut dah. Tu yang suara jadi makin garau dan garau. Tuan-tuan dan puan, walaupun saya ceramah, masya-Allah, hampir setiap malam ada, tapi semangatnya tetap sama. Topiknya kadang-kadang sama, tetap sama. Sebab jemaah yang berbeza. Tuan-tuan dan puan, dunia hari ini berfungsi begini. Sama ada kita yang mengajak mereka, orang yang belum Muslim, yang tak beriman kepada nilai Islam, untuk mengikuti nilai Islam, ataupun mereka akan ajak kita sebagai Muslim untuk ikut nilai mereka. Setuju? Dia tak ada di tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini, dia pasti akan terkena bahananya. Dia pasti akan terkena serpihannya. Tak boleh. Kalau kita kata ada seorang ni, dia tak beragama. Dia tak beragama. Maksudnya, dia tak ada ideologi ke, betul? Tak ada ideologi agama. Dan dia bukan Islam. Rasa-rasanya, dia ikut nilai Islam ke? Ikut nilai sana? Dia mesti akan cenderung kepada salah satu. Dia tak akan jadi tengah-tengah sebagaimana yang dia klaim. Tak akan. Tak ada. Dan ini yang saya nak bawa tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut tentang LGBT ini. Bukan kerana nak promote LGBT, bukan. Tapi nak bagi tahu perancangan. Kita kata, apa yang sedang berlaku pada hari ini bukannya konspirasi, bukannya kebetulan, tetapi merupakan satu perancangan yang teliti, kerana mereka percaya begini ya. Tuan-tuan dan puan, sebelum 1973, ada yang tak lahir lagi. Saya pun tak lahir lagi. Masih muda, alhamdulillah. Sebelum 1973, gay, lesbian ini mereka letakkan di dalam American Psychiatric Association, APA. Apalah nama dia, apa? APA. Mereka meletakkan golongan yang gay, lesbian ini sebagai apa? Sebagai memiliki penyakit mental. Sebelum 1973. Tetapi selepas 1973, mereka mula mengeluarkan golongan gay, lesbian ini daripada senarai tanpa sebarang kajian khusus. Sebab untuk satu penyakit mental dikeluarkan dari senarai, dia mesti ada kajian. Tapi masalahnya tak ada. Sebenarnya apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan, saya di sini nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak risau, saya risau akan ketidakrisauan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak terasa terpanggil nak buat sesuatu, yakni berdakwah, maka saya sangat duka cita. Tapi saya telah agak, pasti akan berlaku. Pasti akan ada golongan yang tetap akan mengambil pendekatan tidak ada apa-apa. Dia tetap akan ambil pendekatan, itu bukan kerja aku. Dia tetap akan ambil pendekatan, letakkan beban ini kepada orang lain. Oh, jabatan agama kan ada, lembaga zakat kan ada, majlis agama pun ada. Bukan saya ni biasa je. Tetap akan ada golongan ini. Tetapi akan ada segolongan yang Allah gerakkan hati mereka, dan berbanggalah orang-orang itu yang dipilih oleh Allah untuk tergerak hatinya malam ini untuk mula berubah dan melakukan sesuatu. Iaitu golongan LGBT ini, mereka percaya bahawa nilai yang mereka pegang itu adalah nilai yang betul. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mempropagandakannya sehingga seluruh dunia hari ini kena terima. Betul ke tidak? Tahu kenapa? Sebagaimana saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, bukan konspirasi, bukan kebetulan, tetapi perancangan yang sangat teliti. Adik-adik pun kena faham. Adik-adik nak belajar, nak jadi pandai, bukan tiap-tiap malam tidur, lepas tu tak buat kerja sekolah, tak belajar, lepas tu harap jadi pandai. Tak. Dia kena usaha, dia kena ada perancangan. Nak buat apa? Bila main, main sungguh-sungguh. Bila belajar, belajar sungguh-sungguh. Bila tidur, tidur sungguh-sungguh. Jangan masa tidur pun fikir main bola. Tersepak adik kat belakang. Tuan-tuan dan puan, apa perancangan mereka? Ini saya buat, ini first time saya buat pendedahan ini. First time. Dan alhamdulillah surau ini saya jadi lokasi untuk saya dedahkan benda ini. Tuan-tuan dan puan, segalanya bermula pada 1989. 1989. Di mana
ada satu kumpulan yang dinama sebagai GLAAD, GLAAD. Mereka adalah kumpulan yang mempromosikan dan mempropagandakan ideologi LGBT ini. Apa yang mereka buat? Dan pada 1989, mereka telah menerbitkan satu buku. Dan buku ini well known. Mereka telah menerbitkan satu buku yang mereka letakkan plan mereka, strategi mereka. Dan buku itu adalah bertajuk After the Ball. Dan subtitle dia, dalam yang tajuk kecil dia, adalah How America Will Conquer Its Fear of Gay People in 1990s. Buku itu 1989, tetapi dia merancang adalah sepanjang dekad 1990-an. Bagaimana orang Amerika, rakyat Amerika akan mampu mengatasi ketakutan mereka terhadap golongan gay. Apa perancangan mereka? Tuan-tuan dan puan, bila saya sebut satu persatu ini, mereka gariskan 6 saja. Tapi bila saya letakkan 6 ini, tuan-tuan dan puan akan lihat, oh, patutlah macam tu. Patutlah. Tuan-tuan dan puan akan nampak dia macam jigsaw puzzle. Tahu puzzle? Puzzle tu kita satu kita boleh kaitkan dah. Sebenarnya apa yang kita nampak hari ini, dan tuan-tuan dan puan, kesemua 6 plan ini selesai, berjaya dilaksanakan. Semua. Apa plan dia? Gerakan dia pertama, kerana tuan-tuan dan puan, betul tak? Tahun 1970-an, 80-an, hatta 90-an, dia jadi satu tabu di barat sekalipun untuk kata tentang benda gay. Adalah tabu, betul ke tidak? Jangan cakap, kalau lelaki dia terpegang lelaki sikit, kau gay. Tak, aku bukan gay. Dia akan malu mengakui kegayan dia. Tak ada dalam tata bahasa. Saya tambah je. Allah